Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkin pasal inilah Jolo tidak berani untuk balik Malaysia. Tapi betulkah Jolo masih hidup? Persoalannya, betulkah Jolo masih hidup? Di mana dia hidup sekarang kalau dia masih hidup? Saya pikir Jolo masih hidup, tapi cuma saja tak tahu di mana dia hidup sekarang. Kalau sudah tahu di mana dia hidup, pasti dia sudah kena tangkap. Yang terjadi baru-baru ini, tuan-tuan dan puan, rakan Jolo telah pun dibawa balik ke Malaysia, dan selepas itu kemungkinan besar banyaklah siasatan sebagainya dibuat kepada beliau. Malang sekali rakan Jolo yang baru dibawa kurang tak sampai sebulan saja di Malaysia ini telah dilaporkan meninggal dunia. Rakan Jolo meninggal tak sampai sebulan lepas balik Malaysia. Kenapa? Kesian juga. Kesian. Saya ingin merakamkan takziah kepada keluarga beliau. Semoga semuanya dapat kuat, tenang dan okey semua. Seorang individu yang dikatakan menjadi sekutu kepada ahli perniagaan dalam buruan, iaitu Loh Teck Joe atau dikenali sebagai Jolo, dilaporkan telah meninggal dunia tidak sampai sebulan pun selepas dia kembali ke negara ini. Satu sumber di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mengesahkan kepada Malaysia kini seorang yang dipaparkan dalam obituari yang bernama Kee Kok Tiang adalah merupakan individu yang sama yang telah ditahan pada 3 Mei yang lalu. Sebelum ini dia berada di luar negara kira-kira selama 5 tahun. Obituari itu menyatakan upacara pengkebumian akan berlangsung di Kepong pada hari ini. Kee sekarang berusia 56 tahun. Sementara itu, Mail melaporkan Kee dipercayai meninggal dunia akibat sakit mengejut. Sebelum ini dilaporkan bahawa Kee telah dihantar pulang dari Macau kerana tinggal lebih masa visanya. Dia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 3 pagi 3 Mei dan dia diarahkan untuk pergi ke ibu pejabat SPRM pada jam 10 pagi hari yang sama. Al Jazeera telah melaporkan semalam bahawa Kee memberitahu SPRM bahawa dia telah bertemu dengan Jolo dan buruan kes 1MDB yang lain, termasuklah Eric Tan Kim Long, Casey Tan Keng Chi, Ge Choh Heng dan Nik Faisal Arif Kamil di Macau. Kee juga dilaporkan berkata bahawa Loh telah mengarahkannya supaya jangan kembali ke Malaysia sebagai saksi dalam kes 1MDB. Kee kemudiannya dibebaskan tanpa sebarang pertuduhan dikenakan terhadapnya pada masa ini, kata laporan itu. Sumber SPRM memberitahu Malaysia kini pada awal bulan ini bahawa Kee disyaki telah menggelapkan wang daripada 1MDB dan SRC International melalui akaun sebuah syarikat bernama Rightshow Limited. Sebelum ini, SPRM dengan kerjasama daripada Hal Ehwal Komersial Singapura dilaporkan telah berjaya merampas akaun Rightshow Limited, membabitkan kira-kira 5.2 juta American dollar atau lebih kurang 23 juta ringgit Malaysia menurut sumber itu. Okey, so kita harap keluarga mendiang dapat bertenang, dapat selesaikan semua ini. Tapi kita masih lagi menantikan supaya Jolo dapat ditangkap, dibawa balik ke Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, arah mafia korporat Victor Chin Boon Long ditahan SPRM. Ini dipetik daripada corporatesecret.com.
corporatesecret.com. Anda boleh lihat di sana bertarikh 31 Mei 2023, baru sebentar tadi diterbitkan. Dengan tajuknya, Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM arah mafia korporat Victor Chin Bun Long ditahan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan telah menahan Ketua Mafia Korporat Victor Chin Bun Long berhubung salah laku rasuah, rampasan syarikat senarai awam dan pengubahan wang haram. Menurut sumber, Victor ditahan tengah hari tadi selepas diminta untuk tampil di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi tujuan siasatan dan kemungkinan akan dibawa ke mahkamah esok bagi tujuan remat. Pada awal Mac yang lalu, PDRM melalui Setiausaha Polis Datuk Nur Syah Muhammad Saaduddin dalam Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ataupun JSJK telah mengesahkan siasatan terhadap Victor Chin Bun Long di dalam penyelewengan yang berkaitan dengan syarikat Klasita Kelly Holding Berhad, iaitu 30.7 juta kes pecah amanah bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, setakat ini bahagian pendakwaan Peguam Negara belum lagi mendakwa kes itu di mahkamah. Fail forensik dan money trail penyelewengan keuangan sebanyak 30.3 juta di Klasita Holding Berhad, siasatan firma Vidos 5 juga didedahkan secara terperinci. Money trails jelas dikeluarkan kepada keluarga, bekas pemandu dan bodyguard. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kemudiannya ada banyak lagi berita-berita berkaitan dengan ini dikongsikan di laman web ini. Antaranya tajuknya file forensik seleweng 30.3 juta Kelly Holding didedah. Mengapa Manoj Kurup AG belum dakwa mafia korporat Victor Chin Bun Long? Itu salah satu tajuknya. Kemudian tajuk yang lain, Suruhanjaya, ini bukan tajuk tapi sambungan kepada yang tadi. Suruhanjaya Security dan Lembaga Hasil Dalam Negeri turut membuka siasatan terhadap kumpulan Victor Chin Bun Long. Penyambungan kontrak Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM merupakan peluang baru untuk membuktikan dakwaan penglibatannya terlibat dalam mafia korporat melibatkan Datuk Tan Kan Sai, pengarah BOK, dan Wong Yun Fui, bahagian siasatan di SPRM tidak benar. Lepas tu ada banyak lagi tajuk-tajuk yang lain yang anda boleh baca di dalam laman web ini. Contohnya, SPRM nafi pegawai dalang mafia korporat, tapi Wong Yun Fui pernah dilapor polis minta rasuah 1.7 juta. Kemudian tajuk yang lain, Timbalan Pengarah Siasatan SPRM anjur majlis buka puasa khas bersama mafia korporat di Hotel Pavilion. Ada tanda tanya di sana ya. Okey. Jika SPRM atau mana-mana pihak penguatkuasa memberi alasan tidak tahu untuk membuat pertuduhan kepada Victor Chin Bun Long, sangat pelik kerana semua perkara berkaitan salah lakunya bersama dengan kumpulan mafia korporat sangat banyak di depan mata. Berikut merupakan semua perkara yang didedahkan oleh The Corporate Secret Mafia Korporat berkaitan individu terlibat, syarikat, fail-fail surit dan penguatkuasa yang menjadi dalang dalam semua syarikat. Okey, so anda boleh cari di dalam thecorporatesecret.com. thecorporatesecret.com, anda masuk di sana dan ada banyak tajuk-tajuk yang menarik untuk anda baca. Walaupun begitu, kita tunggu yang sebenar-benarnya daripada SPRM. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.